Assalamualaikum, saya Aziza binti Hussein, Program Master Pendidikan Awal Kanak-Kanak kos HMEC 5123 Quality of Education Environment for Young Children Januari 2021. Saya akan bentangkan tentang pengajaran dan pembelajaran atas talian. Apakah maksud teknologi maklumat? Information Technology, IT. Teknologi maklumat ialah penggunaan komputer untuk menyimpan, menerima, menghantar atau memanipulasikan data atau maklumat. Yang kita perlukan ialah komputer atau laptop, internet, perisian multimedia mahupun telefon pintar. Pengingkasian teknologi adalah apa yang boleh berlaku berikut setelah menjadikan teknologi berupaya dan boleh diakses. Proses integrasi teknologi merupakan satu perubahan berterusan dalam pembelajaran dan pembangunan. Penggunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran bukan sahaja sebagai alat bantu mengajar, tetapi yang lebih penting dan utama, ia merupakan satu rangsangan kepada pelajar untuk bertindak, berfikir dan mengaplikasikan dalam menyelesaikan masalah pembelajaran mereka. Penggunaan teknologi bersepadu ini cukup sesuai sebagai wadah dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Tindakan KPM untuk menjadikan ia sebagai penggunaan alat bantu mengajar memang menjadi sangat-sangat diperlukan dan ia meningkat 100% dalam penggunaan teknologi. Ini adalah antara YouTube, TeacherTube yang bahan-bahan aplikasi yang sangat sesuai untuk digunakan dalam membantu sesi pengajaran dan pembelajaran. Begitu juga dengan Jamendo, Jitterbug, dengan penggunaan muzik-muzik yang sangat sesuai untuk kanak-kanak yang kita boleh gunakan. Seterusnya, apakah kesan kebaikannya? Sudah tentu ia akan melahirkan pelajar yang celik IT, berdaya maju, berkemahiran tinggi dan juga berfikiran kreatif. Bagaimana teknologi digunakan secara online untuk pengajaran dan pembelajaran? Sudah tentu kita memerlukan instrumen dalam pengajaran dan pembelajaran secara online ini. Apakah instrumennya? Kita menggunakan WhatsApp dan juga kita yang paling popular ialah Google Meet atau Zoom, dan banyak lagi aplikasinya yang kita boleh gunakan untuk melaksanakan aktiviti pengajaran ini. Selain daripadanya ialah rakaman video atau live dengan penggunaan YouTube, InShoot, Movie Maker dan lain-lain aplikasi multimedia. Seterusnya, ini adalah lembaran kerja interaktif. Lembaran kerja interaktif ini sangat sesuai dan diwujudkan untuk pembelajaran online. Nanti saya akan kongsikan dengan hanya menggunakan Google Form ataupun menggunakan PowerPoint. Kita akan menjadikan lembaran kerja di mana ia sebagai aktiviti pengukuhan, penggayaan mahupun pemulihan. Ini adalah persekitaran pembelajaran dalam talian. Mari kita lihat, iaitu memerlukan kandungan pengajaran yang mana strategi pengajaran berteknologi akan kita laksanakan dan wujudkan, di mana guru dan murid akan melaksanakan aktiviti dalam persekitaran pembelajaran dalam talian. Apabila aktiviti pembelajaran berteknologi ini telah dilaksanakan, maka perlu juga membuat penilaian walaupun di dalam pembelajaran dan pengajaran di dalam talian. Maka penilaian juga penting untuk kita laksanakan. Nanti saya akan kongsikan bagaimana untuk meningkatkan keberkesanan dalam hasil pembelajaran untuk kanak-kanak dengan menggunakan teknologi. Kita disarankan dengan menggunakan 4 cara, iaitu seperti online, offline dan juga offsite, di mana ketiga-tiga ini atau dua digabungkan dan menggunakan secara hybrid. Tentu permasalahan akan timbul. Mari kita lihat apakah permasalahan biasa akan timbul. Apa yang hendak diajar? Bagaimana hendak melaksanakannya? 3 jam. Ibu bapa tiada komitmen, gadget tidak cukup, malah internet tidak laju. Maka kita cari penyelesaiannya, di mana buat kumpulan kecil supaya senang kawal. Kerana kualiti itu lebih baik daripada kuantiti. Maka kita ada 3 jam dan ada mempunyai 25 orang kanak-kanak, maka buat 5 kumpulan. Di dalam satu kumpulan ada 5 orang. Dalam satu kumpulan boleh melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran selama 40 minit. Dan ini adalah jangka masa yang sangat sesuai kerana mudah
kanak-kanak ini mudah fokus ya ke dalam, dan memang disarankan untuk kanak-kanak antara 40 hingga 1 jam untuk berhadapan dengan skrin. Maka rancang pengajaran dan pembelajaran. Selain ini, untuk keberkesanan dalam pengajaran kita, mengadakan aktiviti secara hands-on walaupun di dalam maya. Pengajaran dan pembelajaran adalah interaktif secara aktif dan efektif jika dapat kita laksanakan. Mari kita lihat aktiviti yang dilaksanakan secara hands-on di dalam maya. Kanak-kanak melaksanakan aktiviti ini tanpa bosan kerana mereka melakukan aktiviti ini bersama guru secara online. Dan ia ada berlaku interaksi dua hala sewaktu aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini berlaku. Seterusnya, penggunaan video, lagu, cerita dan kuis juga boleh digunakan di dalam aktiviti ini supaya ia dapat merangsang dan menarik minat kanak-kanak. Maka selepas itu kita perlu membuat penilaian. Penilaiannya dengan meminta kerjasama daripada ibu bapa menghantar video setelah apa yang kita ajar. Ini adalah contoh-contohnya. Supaya tidur dan jujur nawan pagi, kami ucapkan kepada kepadaku dan juga kawan. Ini juga penilaian dengan menghantar gambar untuk kita membuat penilaian dengan menguli, tepung, membuat collage vokal menggunakan do. Ini adalah lembaran kerja interaktif online di mana kita boleh membina instrumen ini dengan menggunakan font saiz yang sangat sesuai untuk kanak-kanak, ya, dengan berwarna-warni dan tulisan yang besar. Juga merentas kurikulum dan bersepadu, di mana aktiviti yang saya akan tunjukkan ini ialah aktiviti tunjang bahasa Inggeris, di mana ia merentas kurikulum dan bersepadu kerana ia telah berkait dengan aktiviti fizikal. Kanak-kanak melakukan pergerakan motor kasar. Dan seterusnya, mari kita lihat arahan perlu pendek dan jelas supaya kanak-kanak mudah membuat lembaran kerja ini. Pastikan juga kita boleh memasukkan video cerita di dalam lembaran kerja interaktif ini. Ini ada sebagai satu set industri supaya menarik minat mereka. Walaupun di dalam lembaran kerja, selalu lembaran kerja hanyalah sehelai kertas, tetapi lembaran kerja interaktif online ini adalah berbentuk secara aktif dan efektif. Seterusnya, dengan contoh-contoh yang ada, gambar-gambar yang menarik, maka kanak-kanak dapat melakukan aktiviti dengan latihan kuis dan isi kandung yang menarik. Seterusnya, pengurusan diri. Dalam aktiviti pengurusan diri, contohnya kita boleh laksanakan dalam pengajaran secara maya ini. Pelaksanaan rutin sama seperti dalam kelas secara bersemuka. Tetapi dalam online ini, kita kena pastikan ibu bapa menyediakan bahan seperti contoh sikat, stokin, pensel dan sebagainya. Pastikan guru memiliki juga untuk memudahkan kita mengenal bahan kepada mereka. Malah kita juga boleh menunjukkan bagaimana cara untuk mengajar
mengajar mereka dengan menggunakannya atau membuat simulasi kepada mereka. Dan dengan itu, terima kasih. Hanya ini saja. Sekian. Terima kasih.